Sistem hidrolik adalah berdasarkan kepada penggunaan daya daripada cecair atau gas yang mengalir untuk memindahkan tekanan daripada satu tempat ke tempat yang lain bagi mewujudkan daya menolak atau mengangkat. Mari kita lihat komponen-komponen pada sistem hidrolik dan cuba untuk memasangnya. Okey, sistem hidrolik mempunyai ombor besar, ombor kecil, silinder kecil pada ombor kecil, silinder besar pada ombor besar dan tiub bagi menyambungkan kedua-dua silinder. Seterusnya, mari kita belajar mengenai operasi sistem hidrolik. Okey, apabila daya dikenakan pada ombor kecil, tekanan akan dipindahkan secara seragam melalui cecair sehingga sampai ke ombor besar. Oleh itu, di sini daya akan dikenakan dan boleh mengangkat ombor besar. Ombor input iaitu ombor kecil menghasilkan tekanan input pada silinder kecil dan melalui cecair dipindahkan melalui tiub yang menyambungkan dua-dua silinder dan akhirnya tekanan tersebut sampai ke output untuk mengangkat ombor output. Tekanan input adalah sama dengan tekanan output. Okey, formula untuk pengiraan tekanan bagi input ialah daya bahagi luas. Okey, formula untuk tekanan ialah daya bahagi luas. Begitu juga untuk tekanan pada output. Okey, oleh kerana kita tidak mengetahui berapakah daya yang dikenakan pada output, maka kita perlu menggunakan formula daya sama dengan tekanan darab luas untuk mengetahui daya output. Okey, tekanan yang dikenakan pada ombor input ialah 100 Newton bahagi 0.1 meter persegi iaitu bersamaan dengan 1000 Pascal. Daya ini dipindahkan melalui cecair secara seragam dan sampai ke ombor besar iaitu masih lagi sama iaitu 1000 Pascal. Untuk mendapatkan daya yang dikenakan pada ombor output, maka kita buat persamaan daya sama dengan tekanan darab luas. Jadi, daya ialah 1000 Pascal darab luas iaitu 10 meter persegi. Jadi, kita akan dapati daya ialah 10,000 Newton. Okay, daya ke atas ombor input bahagi luas ombor input adalah sama dengan daya ke atas ombor output bahagi luas ombor output. Bolehlah kita katakan tekanan ke atas ombor input iaitu ombor kecil adalah sama dengan tekanan ke atas ombor output iaitu ombor besar. Antara yang berikut, yang manakah tidak berubah apabila dipindahkan ke dalam sistem hidrolik? Cuba teka. Adakah daya, tekanan, momentum atau pecutan? Ya, sudah tentulah tekanan kerana tekanan pada input adalah sama dengan tekanan pada output. Okay, sistem hidrolik adalah berdasarkan kepada prinsip Pascal yang menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas cecair dipindahkan secara seragam ke semua arah. Oleh itu, tekanan pada ombor input saiz iaitu ombor lebih kecil adalah sama dengan tekanan pada ombor output iaitu ombor yang lebih besar. Mari kita jalankan eksperimen untuk menguji teori yang kita bincangkan tadi. Kita letakkan pemberat 1 Newton pada ombor besar dan kita akan lihat berapakah daya yang diperlukan pada ombor kecil untuk mengangkat daya pada ombor besar. Okey, didapati
pada permulaan kita letakkan daya yang sama iaitu 1 Newton, tetapi omboh kecil tidak boleh menaikkan omboh besar. Okey, seterusnya kita tambah omboh kecil, kita tambah pemberat 2 kali ganda iaitu berjumlah 2 Newton pada omboh kecil. Okey, kita perlu ingat bahawa teori yang kita bincangkan tadi, tekanan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan pada omboh besar. Okey, sekarang kita dapati 3 Newton pada omboh kecil, daya yang dikenakan boleh mengangkat 1 Newton pada omboh besar. Okey, seterusnya kita akan ubah daya pada omboh besar sebanyak 2 Newton. Berapakah daya yang diperlukan untuk mengangkat omboh besar pada omboh kecil? Berapakah daya yang perlu dikenakan pada omboh kecil? Okey, 1 Newton nampaknya tidak ada kesan. Kita tambahkan lagi 1. Okey, sekarang pada omboh kecil, daya ialah 2 Newton. Masih tidak ada perubahan. 3 Newton. Masih tidak ada perubahan. 4 Newton. Didapati omboh bergerak. Ya, omboh kecil boleh mengangkat omboh besar dengan daya 4 Newton. 4 Newton pada omboh kecil, 2 Newton pada omboh besar. Seterusnya, kita ubah daya pada omboh besar. Kita tambah lagi 1 daya. Kita tambah lagi 1 Newton. Menjadikan daya pada omboh besar ialah 3 Newton. Baik, sekarang daya pada omboh besar ialah 3 Newton. Berapakah daya yang perlu dikenakan pada omboh kecil untuk mengangkat omboh besar? Okay, kita mulakan dengan 4 Newton. Nampaknya 4 Newton pada omboh kecil belum boleh mengangkat omboh besar. Okey, 3 Newton pada omboh besar. Enam Newton pada omboh kecil. Belum boleh. Kita tambah lagi 1, 7 Newton. Okey, 7 Newton pada omboh kecil boleh mengangkat 3 Newton pada omboh besar. Seterusnya, kita tambahkan lagi daya pada omboh besar, menjadikan jumlah daya pada omboh besar ialah 4 Newton. Okey, kita lihat berapakah daya yang diperlukan untuk mengangkat omboh besar. Okey, didapati 7 Newton diperlukan untuk mengangkat omboh besar. Seterusnya, kita gunakan daya sebanyak 5 Newton pada omboh besar dan kita lihat pada omboh kecil. Sekarang pada omboh kecil 7 Newton.
Didapati tidak ada perubahan. Jadi kita tambah lagi satu. Okey, 8 Newton pada omboh kecil. Ini bermakna semakin bertambah daya yang dikenakan pada omboh besar, semakin bertambah juga daya yang dikenakan pada omboh kecil. Daripada keputusan yang direkodkan tadi, kita plotkan graf untuk melihat hubungan di antara perubahan daya yang dikenakan pada omboh besar terhadap perubahan daya pada omboh kecil. Daripada graf, kita akan dapati semakin bertambah daya yang dikenakan pada omboh besar, maka semakin bertambah juga jumlah daya yang dikenakan pada omboh kecil. Bolehlah kita simpulkan bahawa apabila daya pada omboh besar bertambah, maka daya pada omboh kecil juga akan bertambah.